anda bersama saya Izan Osman. Inilah berita utama hari ini. Singapura saran pembaharuan PBB agar ia lebih berkesan. Antaranya menghadkan penggunaan kuasa pembatal bagi ketetapan Majlis Keselamatannya. Menteri Negara Zaki Mohamad berkata usaha-usaha menangani ancaman perubahan iklim perlukan pelbagai fungsi. Selepas 5 tahun menghilang antara COVID, projek berdaya amal Masjid Khalid kembali dengan sasaran mengumpulkan dana $150,000. Salam sejahtera. Menteri Ehwal Luar Vivian Balakrishnan menyeru pembaharuan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB agar ia lebih inklusif dan berkesan bagi mengekalkan keamanan dan pembangunan. Menyampaikan kenyataan negara di Perhimpunan Agung PBB di New York, Dr. Balakrishnan juga menyeru badan dunia itu agar menghadkan apa yang beliau sifatkan sebagai penggunaan kuasa pembatal yang semakin meningkat oleh 5 anggota tetap Majlis Keselamatan PBB sedang konflik semakin meluas. The UN Charter confers on the UN Security Council the primary responsibility for the maintenance of international peace and security. It clearly needs reform to better fulfill this mandate. The increasing, and if I may add, cynical use of vetoes by the P5 must be constrained, and the wider UN membership must reach agreement on how this veto is to be exercised in the future. Awal bulan ini, Amerika Syarikat menggunakan kuasa pembatalnya untuk kali ke-6 ke atas draft ketetapan Majlis Keselamatan yang menuntut gencatan senjata di Gaza dan pembebasan para tebusan. Kesemua 14 ahli lain majlis itu menyokong ketetapan tersebut. Dengan risiko berpecah belah, Dr. Balakrishnan berkata, negara-negara kecil seperti Singapura perlu PBB dengan perwakilan sejagat. Melampaui tindakan berbilang pihak, Dr. Balakrishnan menegaskan negara-negara kecil tidak mampu PBB yang lemah dan tidak berfungsi bagi menghadapi peralihan geopolitik dan ketegangan dagangan. Small states need international law. We need to be present at fora where our voices are heard. We need to be able to make common cause. Problems in the global climates, climate change, pandemics, AI gone wrong, will in fact disproportionately impact small states, more so than larger powers. Dr. Balakrishnan menegaskan meskipun sebuah negara kecil, Singapura tetap aktif di Perhimpunan Agung PBB. Beliau turut mengulangi pendirian Singapura mengenai konflik di Timur Tengah adalah berasaskan undang-undang antarabangsa. Tambah beliau, keadaan di Gaza cukup parah dan menyeru satu gencatan senjata segera, pembebasan para tebusan dan meningkatkan kiriman bantuan kepada orang-orang awam. Saudara, Singapura dipilih semula untuk menganggotai Majlis Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa atau ICAO. Ia pertama kali dipilih ke dalam majlis itu pada tahun 2003. ICAO adalah sebuah agensi pertubuhan bangsa-bangsa PBB yang membantu negara-negara bekerjasama dan berfungsi ruang udara masing-masing. Pemangku Menteri Pengangkutan Jeffrey Siau memimpin sebuah delegasi ke Montreal, Kanada di mana ujian itu diadakan. Siau menarik perhatian, Singapura memperolehi jumlah rekod undi untuk berada di dalam majlis tersebut. Siau berkata Singapura perlu bekerja lebih keras lagi dengan negara-negara yang sealiran pendapat untuk menjamin kepentingannya dalam dunia di mana peraturan kurang diberikan penekanan dan negara kecil mendapatinya sukar untuk menggunakan pengaruhnya. Usaha untuk menangani perubahan iklim memerlukan perancangan jangka panjang. Menteri Negara Kanan bagi Kemapanan dan Sekitaran Zaki Mohamad berkata, huraian bagi isu tersebut juga perlu mempunyai pelbagai fungsi sesuai dengan keperluan negara.
Sejak dibuka pada 2008, Bendungan Marina ini telah mendapat beberapa pengiktirafan antarabangsa dan menjadi ikon negara. Bukan sahaja dapat menjadi penting melindungi kawasan pantai Marina, ia juga dapat menjadi huraian bagi masalah banjir. Huraian berbagai fungsi dan praktikal sebeginilah yang diperlukan negara kecil seperti Singapura dalam menangani ancaman perubahan iklim. Kita cuba dalam meningkatkan nilai, membuat inovasi, dan di Marina Barrage misalnya kita bukan saja membuat benteng, tapi kita juga membuat satu reservoir di mana kita dapat menampung air, kita dapat menggunakan air ini untuk kita minum dan menggunakan seharian, dan terus kita melindungi coastal area di Marina supaya kita dapat juga membina office, rekreasi dan sebagainya. Projek-projek akan datang seperti polder Pulau Tekong dan projek Long Island turut diberi pertimbangan yang serupa. Usaha menangani perubahan iklim ini juga kata Encik Zaki memerlukan iltizam politik kerana ia boleh menjejah seluruh negara jika tidak ditangani dari awal. Sebelum ini, pemerintah misalnya telah mengumumkan peruntukan $100 bilion bagi perlindungan pesisir pantai. Jika kita tak lakukan apa hari ini, kita lihat apa yang akan terjadi pada tahun 2100 bila kita melihat bagaimana paras laut sedang meningkat. Kita boleh melihat hampir 30% daripada Singapura ditenggelami air. Beliau mengulas lebih lanjut tentang isi ucapan beliau di Parlimen yang disampaikannya pada 22 September lalu, yang merupakan ucapan pertama yang beliau sampaikan selaku Menteri Negara Kanan bagi Kemampanan dan Sekitaran sejak menyandang jawatan tersebut pada Mei lalu. Walaupun saya kadang-kadang ini satu area baru, tapi bagi saya kita lihat ketahanan negara dan ketahanan penghasilan makanan ataupun meningkatkan daya tahan kita dengan penyesuaian yang diperlukan. Kita melihat perkara iklim misalnya, kita harus melihat bagaimana dapat meningkatkan daya tahan Singapura. Dan ini tak begitu berlainan dengan apa yang kita lakukan di Kementerian Pertahanan. Inisiatif-inisiatif daripada Rakyat Singapura juga katanya dapat saling melengkapi usaha-usaha pemerintah dalam hal tersebut. Saudara, berani amal cabaran Presiden kembali diadakan selepas 5 tahun sempena meraihkan SG60. Sebanyak 12 periuk berani dimasak para relawan Masjid Khalid dan khidmat masyarakat Mawar dengan sasaran untuk mengumpul $150,000 bagi membantu golongan memerlukan. Ketibaan Presiden Tan Majmuk Ratnam dan Puan Jane Itogi disambut meriah para sukarelawan di Khidmat Masyarakat Mawar atau MCS. Usaha yang menyokong cabaran Presiden ini kembali diadakan selepas 5 tahun. Presiden Tan Majmuk turun menyising lengan untuk mengacau biryani dan mendapur rempah sebagai tradisi simbolik seperti yang dilakukan ketua-ketua negara sebelum ini. Biasanya diadakan di Masjid Khalid saja. Tetapi buat tahun ini, pertama kali kita adakan di Mawar Community Services, di mana Presiden berhenti di sana. Lepas tu buat Presiden Learning Journey Tour. Kita perkenalkan dia pada beneficiary Mawar Community, aktiviti yang kita telah lakukan. Mereka kemudian ke Masjid Khalid untuk menyertai sekitar 200 hadirin terdiri daripada para penerima dan penerima bantuan dari pelbagai pertubuhan untuk jamuan bersama. Lalu ini sebelum renovasi Masjid Khalid ini kan dia one level saja, single level. Jadi kita punya layout biasanya Presiden makan kat sebelah bawah. Jadi everything happen kat sebelah bawah ni. Satu masjid kita akan jadi tempat makan. Tapi sekarang kan kita ada infrastruktur baru. Jadi apa ni kita pun ada tempat yang air condition, jadi lebih selesa lah untuk Presiden, kita punya donors, beneficiary dan macam-macam dari seluruh Singapura lah. Menerusi usaha ini, sebanyak 2,800 bungkusan biryani dijangka jual. Acara ini menyasarkan untuk mengumpul sekitar $150,000 bagi cabaran Presiden yang akan memberi bantuan kepada golongan kurang upaya, keluarga berpendapatan rendah serta badan-badan kebajikan sosial Singapura. Kita kini menghidupkannya semula sebagai bukti ketabahan masyarakat kita dan semangat gotong royong yang kekal menjadi nadi kisah Singapura.
Tahun ini 12 bilik berani telah disediakan. Lebih daripada itu, sekadar makanan Capi Berani ini mencerminkan nilai-nilai terkasih kita, iaitu belas kasihan, keteragumuan dan semangat khidmat yang mengikat kita bersama sebagai satu masyarakat. Ia juga memberi penghormatan kepada legasi almarhum Haji Alauddin Muhammad yang memulakan diplomasi berani Masjid Khalid pada tahun 2000 untuk menyatukan masyarakat berbelah kaum, agama dan latar belakang. Kali ini, ia dijayakan oleh Rahmatan Lil Alamin atau RLIF dengan kerjasama Masjid Khalid, Sektor Satu Masjid atau OMS dan Majlis Agama Islam Singapura atau MUIS. Kereta kebal Israel marah lebih lanjut ke kawasan Gaza City. Ini sedang bantahan semakin meluas di pelbagai pelosok dunia, termasuk di Israel sendiri. Seruan untuk tindakan segera mengenai Gaza semakin meluas di bandar-bandar utama merata dunia dengan para penunjuk perasaan mendesak pemimpin mereka supaya mengambil pendirian lebih tegas. Kira-kira 60,000 orang bergerak di Berlin menuntut supaya Jerman menghentikan ekspor senjatanya ke Israel. Para penganjur pantai berkata mereka ingin menarik perhatian terhadap krisis kemanusiaan di Gaza dan tebing barat serta mendesak pemerintah Jerman agar menilai semula dasar luar negara itu. Para penunjuk perasaan di Liverpool pula mengadakan bantahan menjelang persidangan tahunan Parti Buruh. Perdana Menteri Britain Keir Starmer menyertai puluhan pemimpin negara yang lain untuk mengiktiraf negara Palestin semasa Perhimpunan Agung PBB. Bantahan turut diadakan di Tel Aviv di mana para penunjuk perasaan mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mencapai kesepakatan bagi pembebasan para tebusan di tangan Hamas. Ini sedangkan Netanyahu dijadwalkan bertemu Presiden Donald Trump di Washington esok. Hamas menyatakan ia masih belum menerima rancangan gencatan senjata yang disebutkan oleh Trump. Ini meskipun setelah Presiden Amerika Syarikat itu menuahkan sikap optimistik bahawa satu perjanjian sudah pun dicapai. Di medan perang, kereta kebal IDF hari ini marah lebih lanjut ke kawasan perumahan di Gaza City. Dia berkuasa kesihatan tempatan mendakwa ia tidak berupaya memberikan tindak balas terhadap panggilan bantuan kecemasan. Serangan Israel dilaporkan membunuh sekurang-kurangnya 77 orang dalam tempoh 24 jam lalu. Ratusan ribu orang di Vietnam dipindahkan ketika taufan Bualoy menuju ke arah negara itu beberapa hari selepas ia melanda Filipina. Hujan lebat telah pun melanda wilayah tengah Vietnam, membanjiri jalan-jalan dan bumbung-bumbung rumah diterbangkan angin kuat. Ribut Bualoy dijangka membawa angin kencang 133 km sejam apabila ia melanda kawasan pesisir pantai Vietnam. Dia berkuasa Thailand dan Laos juga mengeluarkan amaran banjir kilat. Di selatan India, sekurang-kurangnya 39 orang terbunuh dan 40 lagi cedera dalam satu reruntuhan semasa perhimpunan politik di Tamil Nadu. Puluhan ribu orang telah berkumpul semalam di daerah Karur ketika pelakon dan juga ahli politik Vijay berkempen menjelang pilihan raya tahun depan. Menurut laporan media tempatan, orang ramai mula pingsan selepas para hadirin membanjiri tapak tersebut. Kempuhan tercetus apabila sebahagian penyokong Vijay terjatuh ketika mereka cuba mendekati bas tempat beliau berucap. China mencipta rekod baru dengan membuka jambatan tertinggi di dunia. Jambatan Grand Canyon Huaqiang yang terpanjangnya hampir 3 km menjulang 625 meter di atas sebatang sungai di wilayah Guizhou. Ia juga merupakan jambatan gantung terbesar di dunia yang pernah dibina di kawasan perhubungan dan mengurangkan masa perjalanan dari 2 jam kepada hanya 2 minit.
Jabatan ini mengambil masa lebih 3 tahun untuk dibina menggunakan kaedah maju seperti teknologi drone dan sistem pemantauan pintar. Selepas ini kita tinjau maklum balas positif golongan ibu bapa terhadap pembaharuan dalam kurikulum Bahasa Melayu bagi sekolah rendah. Apakah aspek-aspek baru yang dialu-alukan? Saudara, aspek-aspek baru dalam kurikulum Bahasa Melayu bagi sekolah rendah yang mula diperkenalkan awal tahun lalu mendapat maklum balas positif daripada golongan ibu bapa. Mereka mengalu-alukan elemen gamifikasi serta penggunaan teknologi yang menjadikan pembelajaran lebih seronok dan relevan dengan kehidupan masa kini. Penggunaan teknologi dan elemen permainan atau gamifikasi dalam kurikulum baru telah menjadikan pembelajaran bahasa Melayu lebih seronok dan relevan dengan kehidupan kanak-kanak zaman sekarang. Ini selain pendekatan belajar melalui teknik penceritaan, ibu bapa berkongsi maklum balas positif itu dengan kedatangan MUI dalam satu sesi perbincangan mengenai kurikulum baru bahasa ibunda bagi sekolah rendah yang diperkenalkan pada awal tahun lalu. Kami berharap ia dapat meningkatkanlah minat pembelajaran-pelajar ini, proses pembelajaran dan hasil pembelajaran mereka. Jadi teknologi ini sebenarnya menjadikan pembelajaran ini lebih hidup dan menariklah sambil turut memenuhi keperluan pelajar dengan gaya pembelajaran yang berbeza agar memulihkan mereka lah setiap murid-murid itu menjadi mencari kaedah pembelajaran yang sesuai untuk mereka. Sesi itu juga bertujuan untuk melengkapi ibu bapa pengetahuan dan tips bagaimana mereka boleh menyokong pembelajaran anak-anak mereka di rumah bagi kurikulum baru itu. Ini termasuk memanfaatkan botol sumber dan pautan menerusi kod QR yang dicetak dalam buku teks. Dengan elemen-elemen baru yang diperkenalkan itu, ibu bapa berharap anak-anak mereka akan lebih berminat terhadap bahasa Melayu dan melestarikannya. Harapan saya di hari muka untuk perkembangan bahasa anak saya ialah dia lebih berminat untuk bertutur dalam bahasa Melayu, terutama sekali dengan adanya lagu-lagu dan cerita yang lebih interaktif dan lebih kena dengan apa yang terjadi persekitarannya. Ia akan membantu dia untuk menggunakan kosakata Melayu yang lebih indah dan lebih baik pada masa akan datang. Saya juga harap dia dapat belajar bahasa Melayu seiringan dengan sekarang teknologi semasa. Jadi macam sekarang banyak-banyak application iPad, budak-budak suka lah ICT and all these things, right? Jadi ini membuat mereka lebih mudah. Sekarang saya dah tahu yang ada SLS, kita boleh tap onto the library resources. Sesi yang berlangsung selama hampir 2 jam itu dihadiri lebih 100 ibu bapa bersama anak-anak mereka yang berusia antara 5 hingga 8 tahun yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan dengan kerjasama Lembaga Perpustakaan Negara. Hak Masyarakat Wan Punggol meraihkan ulang tahun pertamanya dengan meletakkan pelbagai pesanan ke dalam satu kapsul masa. Ia akan dibuka sebenar satu titik penting pada masa hadapan. Para anggota Parlimen bagi JRC Punggol termasuk Cik Sun Xueling hadir bersama untuk menyaksikan penutupan kapsul masa tersebut. Beliau memberitahu para penduduk Punggol rangkaian tawaran di hak masyarakat itu akan berkembang mengikut masa. Pesta sepanjang hari itu turut menawarkan zon permainan interaktif dan gerai kraft tangan. Because together with our families, one Punggol will grow. So whether or not it is more play-based activities for our children here, whether or not it is more parent-child bonding activities, whether or not it is activities for young working adults when it comes to upskilling and training, or it is better services to seniors to make sure they have a healthy lifestyle as well as meaningful interactions with neighbours. Hampir 20 kenderaan tanpa pemandu sudah diberi lampu hijau untuk dikerahkan ke jalan-jalan raya awam. Ini termasuk khidmat bas bola alik yang akan disediakan kepada orang awam di Punggol pada tahun hadapan. Kenderaan ini hanya dibenarkan untuk berkhidmat setelah lulus pemeriksaan keselamatan ketat di landasan ujian terkawal.
Sebelum turun ke jalan-jalan raya awam, semua jenis kenderaan tanpa pemandu atau AV, baik bas, taksi maupun robotik, perlu terlebih dahulu lulus ujian di litar ini. Ujian pertama dan yang paling asas dikenali sebagai Milestone 1, melihat sama ada AV boleh berhenti apabila ada hadangan, memesan kerosakan dan membuat perhentian kecemasan. We check whether the controls are available for the safety driver to take over the vehicle quickly and efficiently, and then we checking the basic driving behavior on the road, whether they stay in the lane, stop for dynamic objects, stop for static objects, obey traffic lights, and those kind of things. Setiap ujian di litar memandu mengambil masa sekitar 5 jam. Setakat ini, 100 ujian sudah pun dilakukan. Encik di bawah menambah secara merata kenderaan gagal ujian sekurang-kurangnya sekali. Namun, kadar kegagalan merosot sampai tahun dengan lebih banyak EV yang canggih. Pada awalnya, EV memerlukan seorang pengendali keselamatan untuk berada di dalam kenderaan. Sebelum ia dapat digerakkan sepenuhnya secara automatik, lebih banyak penilaian akan diperlukan. A lot of vehicles we see now have been developed overseas, or at least partially overseas, and we need to make sure that they are properly adapted to Singapore traffic and Singapore traffic rules and Singapore road construction. Beliau menambah EV juga perlu memahami tanda anak panah pilot dan pita kuning yang bertujuan untuk menambah baik aliran trafik di persimpangan jalan raya. Kedua-duanya tidak digunakan di kebanyakan negara. Beliau berkata perbezaan seumpama itulah isu yang paling kerap berlaku semasa ujian. Dengan laporan tadi, saya berita untuk malam ini. Sehingga berjumpa lagi. Salam hormat.